Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton program Bicara Minda pada hari ini, penghulu hari Jumaat. Apa khabar semuanya? Sihat ke? Ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan mendapat keberkatan darinya. Hari ini, terima kasih kerana bersama saya Rashidah Yusri dalam rancangan Bual Bicara yang dibawakan khas secara siaran langsung di Facebook Live Agency Kelayakan Malaysia. Topik yang agak menarik pada perbincangan kali ini iaitu SUA akreditasi dimensi baru jaminan kualiti. Pastinya semua penonton di luar sana dan juga mana-mana PPT tertanya-tanya apakah itu sebenarnya SUA akreditasi dan bagaimana caranya untuk mendapatkan status SUA akreditasi itu sendiri. Jadi bersama-sama dengan saya, panel jemputan kita pada hari ini di studio MPA yang dibawakan khas iaitu Encik Helmi bin Sebawi, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Audit Institusi. Apa khabar Encik Helmi? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Encik Helmi nampak tenang ya? InsyaAllah. InsyaAllah tenang, gembira dan sebenarnya tak sabar untuk menyampaikan input yang penting pada pagi ini. Ya. Jadi tanpa membuang masa Encik Helmi, saya pun tertanya-tanya, apakah itu SUA akreditasi? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Apa itu SUA akreditasi ya? Itu satu soalan yang sangat-sangat baiklah sebenarnya ya untuk kita kupaskan dalam topik bicara minda kita pada hari ini ya. Mungkin berdasarkan slide yang ada ini, tuan-tuan familiar dengan logo atau chalk yang dipaparkan ya. Dekat logo ini walaupun kadang-kadang dia kelihatan macam lambang roti gardenia mungkin ya ada sedikit persamaan, tetapi inilah yang ada yang kita dah institusikan bagi sebuah PPT yang mencapai status SUA akreditasi, di mana kita ada dekat situ. Kalau kita tengok ada serial number dia, ada tahun bila dia di awardskan ya. So kalau kita tengok balik, kalau kita merujuklah kan atau membuat carian kita di dalam laman webs di Dewan Bahasa dan Pustaka ya, agak menghampakanlah sedikit ya. Kalau kita tengok buat masa inilah ya, masih belum ada takrifan atau huraian penuh lah ya tentang apa itu SUA akreditasi ya. Kalau dari segi yang akreditasi yang dah kita familiar, ada ya pengiktirafan dan penerimaan mutu akademik sesuatu program atau kursus serta prasarana sesuatu institusi pendidikan oleh badan akreditasi. So yang ni dah macam establish lah dia punya takrifan dia atau huraian dia ya. Tetapi untuk SUA akreditasi itu agak menghampakan lah. Okay. Mungkin kerana SUA akreditasi itu sendiri adalah satu terminologi yang baru. Kan? Terminologi yang baru. Akreditasi itu kita dah terbiasa. Cuma dari segi SUA tu ya, apa maksud SUA tu? So mungkinlah ya, saya jangka kenapa dia masih belum lagi mempunyai satu takrifan yang lengkap adalah mungkin kerana kedekatan SUA akreditasi itu sendiri dengan gaya atau cara hidup atau budaya kita lah sehari-hari kan. Contoh yang mudah kalau kita tengok yang dekat dengan hidup kita sehari-hari ni adalah basic needs kita, which is beras lah kot. Sekarang ni kan masing-masing heboh katanya harga beras makin naik. Okey, beras ni kalau kita tengok dalam budaya kita kan sangat kaya terminologinya tu. Dia bukan hanya beras. Sebelum dia menjadi beras, kita kenali dia sebagai padi kan. Kemudian bila kita dah proses menjadi beras dan bila kita dah masak menjadi nasi kan. Nasi pula ada macam-macam jenis nasi. Di hari-hari Jumaat ni mungkin kita nak cuba makan nasi biryani ke, nasi kandak ke dan sebagainya kan. So kayanya perkataan atau terminologi yang berkaitan dengan beras itu dalam budaya kita tu disebabkan dia terlalu dekat kan, dan kita
menggunakannya seharian lah. Tapi kalau kita tengok jauh sikit, kalau kita mungkin pandang ke arah timur sana di Jepun contohnya, saya kebetulan ada rakan-rakan yang pernah belajar di Jepun. Saya tanya mereka apa maksud atau perkataan yang ada yang berkaitan dengan beras di sana kan. So mereka kata kalau beras itu terminologi yang diguna adalah okoma atau koma. Bukan orang Perak bukan Perak ini okoma itu maksud dalam Jepun beras kan. Tapi bila dimasak dia nasi itu dipanggil sebagai gohan. Gohan. Itu okoma dan gohan. Terms yang berbeza. Terms yang berbeza kan. Dia ada dua terms yang merujuk kepada beras tadilah. Okey, tapi kalau kita fly lebih jauh sikit pada situ, mungkin kita sampai ke mereka sana. Kalau kita tengok perkataan yang berkaitan dengan beras ni ada satu je. Which is rice. Rice kan. Padi pun rice, beras pun rice, and then bila dah masak jadi nasi pun rice. Kan? Jadi sebab apa dia hanya ada satu perkataan saja? Sekarang benda tu jauh daripada budaya hidup dia lah. Cara hidup dia tak banyak yang melibatkan beras. Kan? Jadi perkataannya tu terhad. Begitu juga dengan surat akreditasi lah. Saya merasakan yang keadaannya sekarang ini surat akreditasi itu masih lagi satu istilah yang baru yang belum masyhur lagi lah penggunaannya dalam kalangan masyarakat kita. Sebab itu perkataan surat akreditasi itu belum ada maksudnya di dalam DBP itu sendiri. Jadi Encik Helmi, bila mana maksud surat akreditasi itu sendiri belum ada, pastinya MQA itu sendiri memberikan takrifan sendiri mungkin dalam mana-mana akta. Jadi Encik Helmi boleh jelaskan sedikit? Okey. Kalau kita rujuk kepada akta MQA ataupun akta Agensi Kelayakan Malaysia, akta 679 ini ada memberikan takrifan bahawa akreditasi bermaksud suatu pengiktirafan yang diberikan oleh agensi selepas memeriksa dan menilai. Okey, selepas memeriksa dan menilai terhadap dua konsep lah. Yang pertamanya program. Yang keduanya PPT sendiri. So ini adalah peruntukan dalam akta kita. Okay, kita boleh menilai dan memeriksa sesebuah program yang ditawarkan oleh mana-mana PPT, dan juga kita boleh juga menilai PPT itu sendiri sebagai sebuah institusi. Okey. Sekiranya mereka berjaya dalam pemeriksaan dan penilaian kita itu, maka kita akan awardkan pengakuan akreditasi penuh program. Okey, itu untuk program clear. Yang ini biasa, yang selalu memang dah familiar di kalangan masyarakat kita kan. Program ni dapat akreditasi ke tidak kan, contohnya kan. Tapi untuk PPT ni bila kita buat penilaian dan pemeriksaan terhadap PPT itu, mereka yang berjaya, kita akan anugerahkan mereka dengan status perakuan SUA akreditasi. So yang tu terpakai kepada sesebuah institusi sahaja. Maksudnya satu program, kalau program itu telah melalui penilaian, kita akan memberikan perakuan akreditasi penuh. Tapi kalau PPT, kita akan memberikan perakuan SUA akreditasi. Yes, betul. Jadi takrifannya pula dalam akta itu, SUA akreditasi itu apa Encik Helmi? Okey, kalau kita boleh merujuk kepada akta MQA, tarifan MQA, surat akreditasi itu bermaksud suatu status yang melayakkan pemberi pendidikan tinggi, melayakkan PPT atau pemberi pendidikan tinggi untuk mengakredit program pengajiannya sendirilah. Okey. Inilah dia yang kita katakan sebagai new idea of doing things lah. Okey. Atau inilah dia satu dimensi baru dalam approach kita dalam menjamin kualiti. Okey, di mana PPT itu sendiri yang telah kita kenal pasti dan melalui proses penilaian sewajarnya boleh mengakredit program mereka sendiri, kecuali masih ada kecuali lah. Kecuali bagi program-program dalam bidang profesional macam perubatan atau kejuruteraan kan. Yang tu masih lagi tertakluk di bawah bidang kuasa badan-badan profesional yang berkenaan lah.
Okey. Jadi Cik Helmi, maksudnya untuk mendapat status SWOT akreditasi ini semua PPT boleh kecuali mana-mana badan profesional dikecualikan ya Cik Helmi? Ya, dia status SWOT akreditasi adalah kepada institusi untuk dia mengakredit sendiri program dia, kecuali program-program yang tertakluk di bawah bidang kuasa badan profesional. Okey, baik. Jadi saya kira bila Cik Helmi dah maklumkan sedemikian, institusi yang sedang menonton kita sekarang pasti ingin macam tertanya-tanya bagaimana dia mendapatkan status SWOT akreditasi ini. Jadi saya pun mempunyai soalan jugalah. Sebenarnya untuk mendapatkan status SWOT akreditasi ini, PPT itu sendiri boleh memohon ataupun sebenarnya perlu mendapat undangan daripada MQA ataupun mana-mana pihak, YBM dan sebagainya untuk menerima status SWOT itu sendiri. Ya. Untuk ketika inilah ya, kalau kita tengokkan, rujukkan kepada akta kita yang sedia ada, okey. Status SWOT akreditasi ini hanya boleh dimohon ya, hanya boleh dimohon setelah mendapat pelawaan atau undangan daripada pihak YB Menteri. Setelah menerima undangan sahaja. Ya, setelah menerima undangan. Macam kena kahwin lah kot kan, maknanya ada undangan baru kita pergi. Kan, kalau tak dapat undangan tak payahlah kita nak pergi. Alright. Yang ni ya, kalau kita bacakan di sini secara verbatim lah yang saya quote di sini, di bawah perkara 61/1 Akta 679 kita, atas undangan menteri ya, sesuatu permohonan oleh PPT bagi status SWOT akreditasi boleh dibuat kepada agensi atas undangannya untuk berbuat demikian mengikut apa-apa bentuk dan cara yang ditetapkan lah. So ini secara verbatimnya. So kalau ditanya kenapa kalau program akreditasi itu boleh dimohon oleh sesiapa saja, tapi untuk SWOT akreditasi ni perlunya diundang kan? Perlu diundang kan? Kenapa kan? Special case. Special case. Saya pun terfikir juga, lama saya memikirkan macam mana kenapa apakah wisdom behind leluhur kita yang terdahulu, yang top management kita yang terdahulu dalam mereka merangka undang-undang sebelum kita meluluskanlah Parlimen meluluskan Akta Agensi Kelakar Malaysia tu. Kenapa? What is the wisdom behind that lah ya? Perlunya diundang kan, perlu diundang. Saya kebetulan ada pengalaman hari tu bila MQA ni menjalankan sesi internship ya, pihak MQATC kita, MQA Training Center kita menjalankan sesi-sesi internship kepada pegawai-pegawai jaminan kualiti dari luar negara. Macam last time tu kita pernah ada hostkan pegawai-pegawai daripada negara Yaman ya, negara Yaman. Ya, Yaman. Mereka pun bertanya, kenapa dalam akta MQA ni menetapkan sedemikian kan? Jadi kalau mereka dia kata di negara mereka sekiranya ini ada dalam akta, maka dia akan terlalu terdedah kepada mungkin penyalahgunaan kuasa dan sebagainya lah. Kan? So saya fikirlah mungkin kalau akreditasi itu boleh dimohon oleh sesiapa saja, tapi untuk SWOT ni adalah by undangan, mungkinlah disebabkan oleh kerana prestis yang berbeza lah. Prestisnya itu berbeza kan. Mungkin kalau analoginya permainan bola sepak kan, dia adalah berada dalam liga yang berbeza lah. Mungkin bukan liga kampung lah. Mungkin liga super ke prestisnya itu kan berbeza. Okey. Jadi untuk pemain-pemain dalam liga super itu atau dalam Piala Dunia contohnya, untuk pihak FIFA kan contohnya, atau FAM kan menganugerahkan pemain terbaik kan contohnya untuk tahun itu dia mestilah diinisiatkan oleh FIFA itu sendiri kan contohnya kan. Tidaklah pemain yang rasa nak menjadi pemain terbaik itu membuat permohonan, betul tak? Membuat permohonan, mestilah pihak yang menganjurkan itulah kan yang akan scout siapakah sebenarnya berdasarkan prestasi masing-masing itu yang layak untuk mendapat anugerah pemain terbaik. Contohnya
So begitulah juga dengan suara akreditasi ni kan. So bila kita dah membuktikan yang diri kita tu adalah sebuah institusi yang berdiri sendiri, yang dah memang betul-betul menjaga kualitinya sendiri, dan kita dah bolehlah menerima atau mengesyorkan bahawa PPT ini memang dah layak untuk dipelawal, untuk diundang. Okey. Menarik. Bila mana Encik Helmi bercakap tentang surat akreditasi itu ada liga yang tersendiri. Jadi bila PPT yang sedang menonton, yang dengar surat akreditasi itu ada perlu, dia macam seolah-olah perlu menjadi pemain yang terbaik. Perlu berada dalam liga yang tersendiri. Sebab tu untuk mendapatkan status SWAT itu perlu menerima undangan dahulu baru boleh membuat permohonan dan sebagainya. Tak boleh nak buat permohonan sendiri, merasakan diri itu telah yang terbaik lah Encik Helmi yang membuat penilaian itu yang akan menentukan sebenarnya PPT tersebut boleh untuk diundang ataupun tidak daripada YBL. Nak kata tak boleh tu taklah, tak boleh, ada gak yang memohon. Tapi kita perlu go through the proses yang untuk kita betul-betul tengok kelayakan dia. Sebab once dia dah diundang oleh menteri, YB menteri, jadi suasananya berbezalah untuk kita kata tidak. Betul. Kan? Sebab dia melibatkan pihak YB menteri sendiri. Betul. Okey, jadi untuk mendapat undangan itu Encik Helmi, apakah tips-tips yang boleh diberikan kepada institusi di luar sana? Tips bagaimana untuk menjadi satu badan institusi yang boleh jadi badan yang boleh berdiri sendiri untuk mendapat pelawaan tersebut bagi mendapatkan status SWAT akreditasi. Okey, terima kasih. Good soalan tips untuk diundang ni ataupun petua lah kalau kita boleh mudahkan. Yang pertamanya mungkin kalau kita fikir-fikir sendiri dah adalah the right mindset lah. Mindset. The right mindset. Okay. Dalam diri kita sendirilah sebagai sebuah pemberi pendidikan tinggi itu, kita mungkin dah capai ke peringkat di mana kita memberitahu diri kita sendiri apa yang kita perlu buat. Kan? Untuk meningkatkan kualiti institusi kita, apa yang perlu kita buat. Sekarang masanya untuk kita bukan lagi berharap kepada orang luar datang dan beritahu kita, you should do this and this and this untuk improve you punya kualiti penawaran program tu. You yang beritahu diri you sendiri. Kan? Rather than orang luar yang beritahu. Macam kita boleh katakan dia dah capai tahap self-regulatory lah. Dia boleh regulate diri dia sendiri. Okay? Macam kalau kita tengok industri banking negara lah kan. Kita ada bank-bank, komersial dan sebagainya. Dan kita juga ada bank negara. Kan? Bank negara tidaklah turun ke setiap bank-bank yang ada beroperasi itu untuk mengaudit mereka kan. Dan sebaliknya bank tu sendiri dah ada mungkin sebuah jabatan auditnya sendiri untuk membuat audit di seluruh cawangan-cawangan mereka. Nak pastikan yang baru tak berlakulah ketirisan kat mana-mana dalam operasi banking itu. Sebelum mereka balik petangnya, dia kena make sure kan account tu balance. Kan, sebelum dia boleh tutup office. Dan on top of that, mereka juga akan diaudit oleh auditor lain lah daripada luar yang berkecuali. Dulunya kita pernah mungkin dengar Arthur Andersen kan, ada sebuah syarikat. Dan sekarang dah tak ada, mungkin ada masalah sedikit. Atau sekarang mungkin Pricewaterhouse ke dan sebagainya akan membuat auditan yang sepatutnya lah untuk industri banking ni. Jadi mereka boleh berjalan sendiri. Bank negara tak perlu lagi turun dan buatkan aktiviti audit dan penilaian tu. Okey. Yang seterusnya mungkin juga daripada top management lah, kena ada strong atau willpower yang kita panggil, di mana determination yang kukuh lah daripada pihak top management universiti itu untuk memberikan sokongan penuh dan tidak berubah-ubah lah. Sekarang kadang top management diubah kan, sekali air bah, sekali pantai berubah. Kan gitu kan. Orang lama-lama gitulah kalau dia cakap. Mungkin top management yang ada sekarang ni dia memang betul-betul committed
ada strong political will untuk go for SWA akreditasi. Tapi mungkin yang akan datang tu kita tak tahu kan. Macam mana pandangan mereka. Sebab daripada pengalaman kita dahulu ada sebuah sesi masa kita masuk untuk mungkin aktiviti susulan kita untuk melihat kembali prestasi semasa mereka yang dah mendapat SWA ni. Bila kita tanya top management dia, bagaimana pandangan tuan tentang outcome based education kan. So jawapan yang kita terima tu agak mengejutkan kerana kita dimaklumkan bahawa bagi dia outcome based education tu dah obsolete katanya. Which is pena-pena agak terkejut lah kan. So mungkin dahulunya top management yang dahulu dia mungkin subscribe to the ni lah kan, idea of OBE tu. Tapi now mungkin dah berubah kan. So yang tu kena pastikan tak berlaku lah. Untuk mengekalkan sesuatu pencapaian tu sebenarnya lebih sukar daripada untuk mencapai sesuatu kejayaan kan. Mengekalkan tu sukar lah. Ya. Jadi Encik Helmi, tips yang pertama tu saya kira kena ada determination kan, determination, kena ada self-regulatory. Bagaimana PPT tu maksudnya matang dan dewasa lah. Jadi institusi itu perlu ada self-awareness lah untuk menjadi status SWA akreditasi, perlu bersedia dari sekarang, perlu menjadi satu badan PPT yang boleh bergerak sendiri, membuat penilaian sendiri tanpa disuruh-suruh. Begitulah nak senang faham Cik. Bahasa laymannya macam tu lah. Itu tips yang pertama. Jadi tips yang kedua tu setelah ada self determination dan sebagainya, yang kedua itu pula apa Encik Helmi? Dan saya fikir yang penting juga aset yang terpenting adalah dia punya manpower lah ataupun talents yang dia ada. Okey, kita syorkan juga supaya PPT yang berhasrat untuk mencapai status SWA ni untuk mempunyai strong talent lah. Strong talent ni untuk lead the agenda of quality dalaman dia. Okey, di mana melalui strong talent ni mereka boleh membentuk tim yang robust untuk mengendalikan kualiti dalaman mereka. Mereka juga mungkin dah mampu untuk go through semua stages QA yang berkaitan lah, macam mereka melalui proses akreditasi sementara, akreditasi penuh dan pematuhan akreditasi penuh, dan mereka tahu macam mana perjalanan proses itu. Okey, sebab sekiranya mereka mencapai tahap atau status SWA akreditasi ini nanti, semua kerja-kerja itu perlu dilakukan oleh IQA dia, Internal Quality Assurance Department atau unit dia. So kat situ dia kena invest lah. Dan yang lebih penting pada situ adalah kita kena subscribe to QA lah kan. Subscribe ni atau bahasa mudahnya beriman lah beriman dengan quality assurance tu lah. Jangan dia kata nanti ada setengah tenaga-tenaga akademik dia yang mungkin tak berapa percaya dengan idea of QA ni kan. Mungkin dia kata saya ni dulu tak ada akreditasi program ini, tapi jadi je kan, boleh je saya jadi profesor. Ramai je anak-anak murid saya yang berjaya dalam bisnes dan sebagainya. Tak perlu ada QA pun. Jadi mereka perlu sedarlah yang over the time ni, itu dulu kan, dulu. Sekarang kita dah ada macam-macam inisiatif untuk memajukan atau meningkatkan kualiti pendidikan negara kita. Kita dah introduce Malaysian Qualification Framework yang dalam tu ada pelbagai outcome ni. Untuk setiap level tu kita dah tetapkan dah. Jadi kita kena ada clear hala tuju kan. Yang perlu kita masing-masing perlu subscribe to the idea lah, baru kita boleh menuju arah yang sama tu Okey. Itu kira tips yang kedua Encik Helmi, bila Encik Helmi bercakap tentang strong talent itu pertama yang saya faham pertama mesti perlu sedar dan tahu hala tuju MQA itu dulu. Bila dah tahu hala tuju MQA itu bagaimana untuk mencapai MQF dan sebagainya, PPT ataupun institusi itu sendiri perlu subscribe to QA. Maksudnya untuk memastikan quality assurance itu, untuk follow ataupun untuk mengikuti hala tuju MQA itu sendirilah supaya setiap program yang ditawarkan itu mempunyai jaminan kualiti secara berterusan. Itu yang kedua.
Yang ketiga pula bagaimana Encik Helmi? Yang seterusnya berkait juga dengan talent tadi tu, strong talent tu, kita perlukan juga mungkin a giant lah daripada mereka tu not a chicken. A giant, not a chicken. Kita perlukan mereka yang betul-betul ada minat yang mendalam lah terhadap jaminan kualiti itu kan. Kalau kita tengok dulu sebelum kita masa sebelum MQA lagi, semasa lembaga akreditasi negara yang bertanggungjawab untuk mengakredit program-program di PPT ni, kita approach dulu dalam kita mengira beban kredit itu adalah berdasarkan lecture hours. Kan, berdasarkan lecture hours. Tetapi ada satu kumpulan pensyarah di PPT SWA yang membuat kajian lanjut tentang bagaimana sebenarnya mungkin kalau boleh kita ubah sedikit cara pengiraan itu, instead of berdasarkan lecture hour, kita tukar kepada yang digelarkan sekarang ni student learning time. So student learning time mereka ni buat kajian di tempat mereka dan come up with a proposal dan datang ke MQA untuk berkongsi. Inilah yang hasil kajian mereka buat di tempat mereka berdasarkan situasi yang sebenar. Sepatutnya lebih tepat sekiranya kita mengira beban pelajar itu berdasarkan SLT rather than teaching hours. So yang inilah yang kita raihkan sebenarnya untuk sesebuah PPT itu berkongsi pengalaman mereka dan sama-sama terlibat dengan MQA untuk meningkatkan lagi kualiti pendidikan negara lah. Dengan memberikan dapatan-dapatan. Ya, dapatan-dapatan dan kajian-kajian mereka daripada talent-talent yang mereka sendiri ada dalaman mereka itu. Kan? Itu dia. Sekarang saya faham layaklah institusi ini menerima status SWA akreditasi. Dengan giant lead ataupun team itu sendiri strong talent, mempunyai satu tim yang bagus untuk memberikan dapatan dan rajin ataupun sungguh untuk membuat kajian-kajian dan berkongsi dengan NPA itu sendiri. Tips terusnya. Kalau boleh kita tengok slide yang sebelum tadi. Alright, can you read it? So yang ni kan. Can you read it? Intelligent is the ability to adapt to change. Kan? Walaupun ditulis dalam begitu huruf-huruf dan angka-angkanya kan, still kita masih boleh baca kan apa yang tertera di skrin itu. So apatah lagi yang ni yang layman saja kan boleh baca kan. Apatah lagi mereka-mereka yang terdiri daripada profesor-profesor. Saya percaya kita ada ramai lagi atau talent daripada universiti sana yang berbakat, yang mungkin lebih boleh come out dengan suatu idea-idea baru yang boleh membantu kan. Yang itulah yang membezakan sebenarnya PPT yang dah berstatus SWA dengan yang tidak berstatus SWA. Okay. Betul. Alright. Dari segi para akademiknya sendiri kan Encik Helmi agak berbeza lah kan. Selalunya kebiasaannya untuk mendapatkan status SWA ini academician itu sendiri adalah mereka yang memang boleh memberikan input-input yang terbaik. Ada passion dalam jaminan kualiti. Ya, betul. Yang penting tu ada passion dalam jaminan kualiti. Right. Okey, baik. Seterusnya Encik Helmi. Topik ni semakin menarik ni, macam mana nak tahu untuk dapatkan tips-tips seterusnya. Okey, yang terakhir lah, saya rasa ini ada dua lagi je yang mungkin boleh kita cuba untuk bina. Yang pertamanya adalah kita, yang seterusnya lah, yang ketiga adalah trust lah, how to earn trust lah. Trust daripada pihak-pihak yang terbabit lah. Macam MPA sendiri sebagai governing body terhadap PPT itu sendirilah, macam mana dia nak earn the trust tu kan. So dia perlulah ada macam a clear atau good track record lah kan. Track record dia cantik, janganlah ada pelanggaran-pelanggaran akta atau kesalahan dan sebagainya kan. Kalau kita buat pengambilan pelajar tu, ambillah student-student yang betul-betul layak kan. Janganlah ambil yang gunakan mungkin forecast result pelajar dulu. Boleh nak ambil kan, tapi dia mungkin akan timbul masalah lah nantinya kan. Sekiranya forecast result tu berbanding dengan result yang sebenarnya berbeza kan. Jadi gitu. Okey, mungkin untuk kita
membina kepercayaan ni kan mengambil masa yang lama lah juga kot untuk kita betul-betul stable lah. Kan mungkin 10 tahun mungkin atau 15 tahun sebagai sebuah full-fledged university kan barulah boleh kita membina atau mendapatkan atau membentuk sebuah kepercayaan ya daripada pihak-pihak yang berkaitan terhadap institusi kita. Itulah. Jadi perlukan masa. Beri masa. So, ke 10 mungkin 15 tahun ke begitu sebagai full-fledged university dan kita telah membuktikan siapa dia kita. Okey. Yang seterusnya yang terakhir ni adalah mungkin financial lah, mungkin financial planning yang baik lah dari pihak universiti sendiri. Kerana kita beroperasi ni kadang-kadang mungkin ada masa naik, ada masa turun prestasi kita. Student kita ada masa bertambah, ada masa berkurang. Jadi revenue dia mungkin ada masa bagus, ada masa hari hujan kan macam tu how to strike a balance lah how to strike a balance between profit dan juga quality sendirilah. Janganlah senari nanti maknanya kita lebih mengutamakan profit berbanding quality. Dia sepatutnya macam kena samalah, balance lah. Kena seimbang. Right. Baik. Terima kasih banyak Encik Helmi. 4 tips yang cukup padat daripada Encik Helmi bagaimana untuk menerima undangan daripada YBM bagi mendapatkan status SWA akreditasi. Sedikit rumusan daripada saya, dapatan daripada Encik Helmi. Untuk mendapatkan status SWA akreditasi, institusi itu sendiri perlu mempunyai mindset yang tersendiri, yang ada determination Yang kedua, mempunyai strong talent daripada institusi itu sendiri yang boleh membuat kajian dan memberikan input yang terbaik kepada MQA bagi mendapatkan jaminan kualiti berterusan. Yang ketiga, semestinya perlu mendapatkan trust daripada MQA itu sendiri. Itu tadi Encik Helmi cakap, 10-15 tahun pun tak apa. Kan yang penting mendapatkan kita boleh memberikan trust kepada institusi itu sendiri. Dan yang terakhir, mesti seimbang antara profit, keuntungan dan juga kualiti. Jangan terlalu melebihkan keuntungan sehingga mengabaikan kualiti bagi mana-mana program di institusi masing-masing. Terima kasih banyak Encik Helmi. Sebelum kita berakhir, ada satu soalan sebenarnya untuk Encik Helmi. Okey, satu soalan daripada penonton, iaitu bagi mana-mana PPT yang telah pun menerima undangan daripada YBM untuk mendapatkan status SWA. Berapa lamakah proses tersebut, penilaian dari MQA bagi mendapatkan status SWA? Ini soalan yang biasa kita terima lah kan. Biasanya gitulah kalau kita dah buat permohonan berapa lama kita nak boleh dapat keputusannya kan. Okey, kita dah spend so much, kita dah put so much effort nak sediakan semua dokumentasi dan sebagainya. Roughly kita akan ambil dalam masa 7 bulan lah. Ada 16 minggu sebelum, 1 minggu semasa untuk visit kita dan 15 minggu selepas visit tu kita come out dengan report. Kita bagi peluang kepada PPT untuk go through the report, tengok pada kita punya facts dan sebagainya. Kemudian baru kita boleh bentangkan dalam kita punya jawatan kuasa SWA akreditasi kita lah untuk keputusan. So all together time frame dia dalam 7 bulan tu. Dalam 7 bulan. Ya. Sebenarnya 7 bulan tu agak singkat. Untuk mendapatkan status SWA yang agak berprestij itu, 7 bulan tak sampai setahun tu sebenarnya penilaian yang agak singkat lah. Okay, baik. Terima kasih banyak Encik Helmi di atas perkongsian dan juga jawapan yang cukup padat. Jadi bagi para penonton yang ingin mengajukan soalan yang berkaitan selepas ini, anda boleh terus mengajukan soalan berkenaan di sistem pengurusan pertanyaan dan aduan SPPA yang boleh dilayari di laman web MQA www.mqa.gov.my. Buka saja laman web MQA akan tentera SPPA, pegawai kami sedia membantu untuk menjawab segala persoalan. Jangan lupa juga untuk terus follow, like dan subscribe media sosial MQA di Facebook, YouTube channel, Instagram dan TikTok rasmi MQA bagi mendapatkan maklumat terkini berkaitan MQA. Bagi tuan-tuan, puan-puan yang ingin mendapatkan siaran ulangan, boleh berbuat demikian di Facebook
rasmi MQA dan channel YouTube kami. Dan untuk maklumat sidang penonton juga, MQA akan mengadakan promosi MQAIC 2023 International Conference 2023 bertemakan Curating Future Quality for Higher Education pada 7 dan 8 November bertempat di Kota Kinabalu, Sabah. Untuk lebih lanjut, sila layari www.mqaic2023.com untuk mengikuti perkembangan berkaitan dengan program. Baik Encik Helmi, sedikit rumusan dan kesimpulan sebelum kita akhirkan sesi Bicara Minda pada pagi ini. Tak adalah nak kata rumusan yang apa namanya semua. Saya nak berkongsi sedikit sajalah ya dengan viewers dan Cik Moderator tentang satu apa nama ni mutiara kata daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia kata apa ni, selalu ada cahaya untuk orang-orang yang mahu melihat. Okey, selalu ada cahaya untuk orang-orang yang mahu melihat. So agak tinggi mungkin falsafahnya. Okey, kata-kata ini mungkin dari segi saintifiknya kan, apa nama ni kaitannya lah kot kan antara cahaya dengan penglihatan kita lah kot no. Pernah dengar tak yang viral tu tentang seorang profesor warna? Ya, yang viral tu bertanya dalam kelas dia tentang apakah warna pen yang ada di tangan dia tu. Belum pernah dengar. Okey. Kalau diminta memberikan jawapannya, warna biru. Warna biru kan? Okay. Warna biru kan? Okey. Dalam kelas profesor warna tu tadi dia juga bertanyalah kan pada student dia. Biasanya di permulaan semester tu mereka akan menerangkan apakah dia punya outcome kepada subjek yang diambil oleh pelajar itulah kan. Dalam satu kelas tu memang semua menjawab bahawa warna ni adalah warnanya biru lah kan, warna biru. Kecuali seorang pelajar saja. Kan? Seorang pelajar tu kata tidak semestinya biru. Okey. Kenapa bila ditanya kenapa dia berpandangan demikian, jadi dia kata warna pen ini okey adalah tergantung kepada cahaya yang ada di sekitar bilik itu. Okey, kalau mungkin kita di studio sekarang ni jelaslah kan warnanya biru, tetapi apa kata kalau bilik ini kita gelapkan dengan kita mungkin padam satu lampu, so warnanya mungkin biru kusam. Tidak lagi biru ori. Kan? Birunya dah jadi kusam. Ataupun kalau katakan kita tutup semua lampu, of course warnanya tidak lagi biru kusam. Dah gelap. Mungkin kelabu. Kan? Jadi itulah dia apa nama ni peranan cahaya. Cahaya dalam menentukan sesuatu yang kita lihat. Kan? Tinggilah dia punya falsafah dia. Terlalu tinggi. Tapi untuk mata biasa, itulah penerangannya kan. Untuk mata hati, yang tu for me to know and for you to find out. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Encik Helmi. Saya akan cuba find out ya berkenaan tentang cahaya dan juga penglihatan. Cahaya memang sentiasa ada dan penglihatan kita perlu mencari sisi-sisi cahaya untuk kita mendapatkan dimensi baru. Kualiti di Malaysia. Semoga MQA semoga kualiti program-program di institusi di Malaysia sentiasa semakin baik semasa ke semasa, dan cubalah untuk sentiasa meletakkan harapan tinggi untuk mendapatkan status suah akreditasi. Itu dapat itu institusi yang lebih baik ataupun mempunyai prestige yang tersendiri berbanding institusi-institusi yang lain. Itu saja. Terima kasih banyak kru penerbitan Studio MQA dan juga para penonton di luar sana, terutamanya tetamu khas kita pada hari ini iaitu Encik Helmi bin Subaweka. Terima kasih banyak di atas perkongsian pada hari ini. Semoga kita bertemu kembali. Dan untuk penonton di luar sana, selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum.